Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai pembelajaran masteri. Dalam kandungan modul terdapat tiga perkaitan pembelajaran masteri ini. Yang pertama iaitu konsep pembelajaran masteri, yang kedua langkah pembelajaran masteri, dan ketiga pelaksanaan pembelajaran masteri. Baik, pembelajaran masteri ini terdapat matlamat iaitu untuk membimbing guru memahami dan melaksanakan pembelajaran masteri dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Baik, kita tengok objektif modul pembelajaran masteri ini. Yang pertama, menyatakan konsep pembelajaran masteri. Yang kedua, menerangkan langkah pembelajaran masteri yang akan digunakan dalam PNP, pembelajaran dan pengajaran. Dan yang ketiga, melaksanakan pembelajaran masteri dalam PNP. Baik-baik, kita tengok modul yang pertama iaitu konsep pembelajaran masteri. Definisinya, pembelajaran masteri iaitu suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Baik, mengapa pembelajaran masteri ini perlu diterapkan dalam kalangan murid? Baik, yang pertama, ianya adalah untuk murid yang berkebolehan dan berkeperluan berbeza-beza. Dan yang kedua, pendekatan PNP sesuai dan berkesan. Dan yang ketiga, menguasai ilmu, kemahiran dan sikap. Baik, kita teruskan. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai prinsip asas pengajaran masteri. Mempunyai 4 prinsip. Yang pertama, murid normal. Semua murid normal boleh menguasai semua yang diajar oleh guru. Yang kedua, unit pembelajaran dipecahkan kepada unit-unit kecil. Pengetahuan disusun daripada mudah kepada yang sukar supaya boleh difahami murid. Dan yang ketiga adalah masa harus mencukupi dan fleksibel untuk semua murid mencapai hasil pembelajaran yang ditentukan. Guru berkeyakinan semua pelajar berbeza dalam menguasai pembelajaran, maka guru perlu mendorong pelajar untuk menguasai sesuatu yang diajar. Dan yang keempat adalah arahan pengajaran dan pembelajaran bagi setiap unit pembelajaran mestilah jelas. Okey, kita tengok pula model pembelajaran masteri bermula daripada penentuan hasil pembelajaran, seterusnya pengajaran dan pembelajaran, dan seterusnya penilaian. Okey, di sinilah kita akan melihat sudahkah murid menguasai pembelajaran. Jika tidak, kita kenalah ambil tindakan susulan aktiviti pemulihan. Okey, kalau jika ya, tindakan susulan aktiviti pengayaan akan berlaku dan untuk seterusnya, untuk unit pembelajaran yang seterusnya. Okey. Untuk langkah yang kedua, pembelajaran masteri, saya serahkan kepada sahabat saya. Seterusnya ialah menentukan hasil pembelajaran. Mengapa menentukan hasil pembelajaran? Iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti apa yang perlu dikuasai. Yang perlu dikuasai untuk menghasilkan hasil pembelajaran. Yang kedua, untuk memberi tumpuan dalam penguasaan hasil pembelajaran. Yang ketiga, merancang pelbagai kaedah dan bahan bantu mengajar. Seterusnya iaitu dapat membantu membina ujian formatif dan sumatif. Yang kedua,
meneruskan pengajaran dan pembelajaran PDP. PDP menggunakan pelbagai strategi pendekatan dan kaedah seperti inquiry, pembelajaran kontekstual, pembelajaran interaktif, pembelajaran kooperatif, eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan juga kajian lapangan. Yang ketiga iaitu penilaian. Mengapa perlu penilaian dalam PM? Iaitu yang pertama, mengesan pencapaian murid, mengenal pasti jenis murid, iaitu dapat mengesan sama ada HP telah dikuasai ataupun belum dikuasai. Seterusnya iaitu mengenal pasti sebab kelemahan murid dalam suatu unit pembelajaran, iaitu menentukan aktiviti penggayaan atau pemulihan. Seterusnya, menentukan keberkesanan kaedah PDP. Seterusnya ialah penilaian. Pembinaan ujian, tentukan HPM. Bina pilih item atau alat ujian, sediakan analisis. Pentadbiran ujian, iaitu tadbir ujian. Pemprosesan ujian, periksa respon, buat analisis terhadap respon, rekod pencapaian murid. Seterusnya pelaporan, sedia laporan sampai laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrizal bin Rahman akan menerangkan tindakan. Tindakan susulan terbahagi kepada dua. Ianya bersifat pemulihan, penggayaan. Penggayaan juga terbahagi pada dua, bersifat pengukuhan dan pengembangan. Contoh-contoh aktiviti pemulihan. Pertama, mengajar semula dengan kaedah yang berbeza. Jadi, untuk pemulihan khusus kepada murid-murid yang kurang faham, murid-murid yang kurang menguasai sesuatu tajuk, maka kita sebagai guru hendaklah mengajar dengan kaedah yang berbeza supaya kefahaman mereka meningkat. Kemudian memperbetulkan perlakuan yang salah. Contohnya, memperbetulkan perlakuan solat. Jadi solat itu jika kita betulkan dengan selari dengan kaedah fiqah dan dilatih dengan yang betul, maka solatnya menjadi betul. Kemudian menggunakan bahan visual dan memudahkan dan memperbagaikan latihan dan membimbing murid menyusun maklumat dalam bentuk ringkas. Contoh aktiviti penggayaan, memberi latihan yang lebih mencabar. Penggayaan ni dia lebih kepada murid yang sudah berkemahiran dan menguasai sesuatu tajuk untuk mencabar minda mereka supaya lebih menguasai tajuk dan lebih menghayati dan menganalisa sesuatu tajuk. Memberi latihan dalam pelbagai bentuk, membuat projek dan memberi kajian. Jadi refleksi, jadi adakah kita dah buat penggayaan dan membuatkan pengukuhan? So apa dia punya reflect dia? Apa dia punya kesan? Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.